Alhamdulillah, kita kembali bersama di Rampai Pagi dan pada kali ini kita membawakan satu segmen bicara undang-undang ya, Umu? Betul. Bersama, iaitu tajuknya Hak Merayu Keadilan Melampau. Keputusan pertama, Perspektif Undang-Undang Sibil dan Syariah, bersama dengan narasumber yang kita hadirkan iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Daud bin Haji Ismail. Di mana beliau pun sudah bersama kami ni di dalam studio. Mungkin dapat kita sapa ni. Jadi Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa. Sama-sama. Jadi terima kasih atas kedatangan Tuan untuk bersama dengan kami bagi membincangkan tajuk Hak Merayu Keadilan Melampau Keputusan Pertama dari perspektif Undang-Undang Sivil dan Syariah. Maafkan kami agak panjang sebetulnya tajuk yang akan dibawakan ini. Namun kita akan kupas bersama dengan Tuan Peguam Haji Muhammad Daud bin Haji Ismail ya. Mungkin untuk permulaannya dapat dikongsikan mukadimahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hak rayuan ini dan juga objektifnya ialah kalau kita lihat dalam proses kehakiman terdapat keputusan mahkamah. Jadi keputusan mahkamah ini akan memberikan hak kepada pihak-pihak yang bertikai. Kalau di mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Dan juga kalau ia bertikai ialah juga kalau ada kes-kes yang melibatkan kes jenayah. Memang keputusannya yang dilihat sama ada orang itu bersalah dari segi dakwaan yang diberikan dan juga hukuman yang dikenakan. Jadi pihak-pihak yang terkilan dengan keputusan itu boleh merayu. Itu hak yang asasi yang ada. Ya. Okey. Jadi adakah hak rayuan ini dijamin untuk semua orang dan apakah yang cuba dicapai oleh sistem kehakiman melalui dengan proses ini, Tuan? Ya. Sebenarnya dari segi sistem kehakiman kita ini hak merayu ini adalah satu hak asasi ya. Yang makna hak rayu ini termaktub dalam perundangan kita, sama ada di mahkamah sivil dan juga di mahkamah syariah. Jadi ianya satu perkara yang perlu dipahami oleh masyarakat. Hak ini boleh digunakan kerana ada undang-undangnya untuk menjalankan rayuan itu. Jadi bukannya ini hak rayuan ini bukannya perbicaraan semula, tetapi ia merupakan satu peluang untuk semakan dibuat oleh hakim-hakim yang lebih tinggi terhadap keputusan yang dibuat tersebut. Jadi sebenarnya ingin juga kita mengetahui kan, apakah dia di antara langkah-langkah asas yang perlu dibuat oleh si perayu? Ya, sebelum itu saya nak jelaskan sedikitlah objektif utama dalam rayuan ini ya. Dalam kita melihat kalau hakim itu membuat keputusan, jadi terdapat kesilapan undang-undang yang dibuat hakim. Jadi pihak yang terkilan itu boleh merayu kerana adanya kesilapan undang-undang yang dibuat oleh hakim berkenaan. Dari segi undang-undang kemudiannya kalau terdapat kesilapan dari fakta pula. Fakta ini iaitu kalau silap mengambil kira fakta dalam kes itu, jadi pihak yang merayu itu boleh membawa ke mahkamah tinggi mengatakan hakim atasan itu telah silap, hakim bawahan itu telah silap dalam mengambil kira fakta-fakta yang ada dalam kes itu. Dan kemudiannya kalau terdapatlah kesilapan dari si prosedurnya itu peraturan yang ada itu, hakim silap mengambil kira peraturan itu, jadi ianya adalah untuk membantu yang terkait itu untuk mengatakan hakim silap dalam peraturan itu iaitu objek utama untuk rayuan itu. Jadi yang Puan tanya tadi mengenai dengan langkah yang perlu diambil asasnya. Jadi terdapat 5 perkara yang penting untuk diambil. Okey, yang pertama, kalau biasanya mesti ada notis rayuan. Notis rayuan ini adalah untuk mengatakan
perayu ataupun pihak yang merayu kepada keputusan yang dibuat. Macam itu. Okey. Salah keputusan ini ada masanya. Masanya yang terhad sebenarnya mesti dipahami oleh masyarakat bahawa ada rayuan itu dibuat dalam tempoh 2 minggu. Ya. Lama. Hanya terhad. Itu yang kata masa itu emasnya kata. Kemudiannya juga ada satu kes-kes juga boleh dirayu dalam tempoh 28 hari ya, itu 1 bulan. Ya. Jadi yang isu yang kedua yang perlu disediakan ialah apa yang dipanggil petition rayuan. Petition rayuan ini dari segi bahasa yang mudahnya adalah alasan-alasan dalam rayuan itu. Kenapa hak kita merayu keputusan itu? Apakah kesilapan hakim yang dibuat dalam menyediakan penghakiman itu? Jadi alasan ini mesti juga difailkan dalam mahkamah dalam tempoh tertentu juga. Selepas rayuan dibuat, baru dijelaskan dengan alasan yang dibuat itu. Selepas itu ada mesti disediakan juga rekod rayuan. Kalau melihat rekod rayuan ini adalah untuk membantu hakim yang akan mendengar rayuan itu. Rekod rayuan ini ada di segi kita nyatakan notis rayuannya disediakan, kemudian alasan penghakiman juga dikenakan di sana, kemudian dia punya petition rayuan disediakan, kemudian ada fakta-fakta dipanggil nota bicara. Nota bicara ni ialah merupakan rekod-rekod hakim yang mencatat kes itu di peringkat awal itu. Ya. Dan yang paling mustahak Puan adalah penyediaan hujah rayuan. Hujah ini yang akan membantu mahkamah yang menara itu sama ada hujah itu mengandungi alasan-alasan yang kukuh untuk dipertimbangkan hakim. Jadi ini asasnya yang perlu dibuat. Jadi mungkin apa kita usulkan lagi sekali mengenai dengan langkah-langkah asas yang perlu diambil ni untuk pihak rayu, iaitu yang perlu yang perlu disediakan ialah notis rayuan di mana hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari atau 28 hari dan terdapat bayaran juga di antara 100 ataupun 200. Dan juga petition rayuan hendaklah disediakan oleh membutirkan alasan-alasan yang kukuh untuk diberikan nanti, dan rekod rayuan juga difailkan yang mengandungi notis rayuan, petition rayuan, penghakiman mahkamah, nota bicara untuk dirujuk dalam rayuan, dan ikatan autoriti difailkan yang mengandungi keputusan-keputusan mahkamah yang menyokong alasan rayuan, dan juga hujah rayuan difailkan untuk membantu hak mahkamah dalam rayuan tersebut. Ya, jadi semoga ini dapat memberikan satu penerangan yang lebih terperinci lagi lah kepada auda yang menyaksikan kami mengenai dengan tajuk kita bawakan hak merayu keadilan melampau keputusan pertama, perspektif undang-undang sivil dan syariah. Dan seterusnya Tuan, kita juga ingin mengetahui sebetulnya mengapa penting bagi orang awam untuk memahami bahawa hak rayuan ini adalah sebahagian daripada identiti kehakiman negara kita ni di negara Berdaulat Darussalam. Ya. Memang satu hak ini sangat penting. Kita mahu supaya kedudukan undang-undang sistem keadilan ini mencerminkan satu keadilan hakiki, yang mana ianya memberi keyakinan kepada orang awam. Jadi kesedaran ini adalah penting untuk membina kepercayaan orang awam bahawa keputusan seorang hakim masih tertakluk kepada simakan hakim-hakim yang lebih tinggi. Jadi ini berarti mereka merasakan lebih selamat dan dilindungi oleh sistem keadilan itu. Dan di samping itu, dari segi isu untuk memastikan integriti sistem, sama ada ianya tuntutan di mahkamah sivil,
di mahkamah syariah, sama ada tuntutan hukuman di mahkamah sivil atau di mahkamah syariah. Jadi kadang-kadang kalau kita terkilan dan keputusan itu, hak ini boleh kita rayu ke mahkamah yang lebih tinggi untuk membetulkan kesilapan undang-undang yang berlaku. Jadi ialah ini merupakan ciri-ciri utama penting supaya orang awam memastikan bahawa jangan memikirkan bahawa setiap keputusan itu merupakan dah noktah, satu noktah. Tidak boleh dibuat apa-apa lagi. Sedangkan hak itu masih dibenarkan oleh undang-undang supaya kita merayu ke atas keputusan yang telah dibuat. Jadi sebetulnya agak besar dan juga begitu kompleks sebetulnya kalau kita berbincang mengenai dengan undang-undang ini. Namun untuk hari ini kita berbincang mengenai dengan perspektif undang-undang sivil dan syariah bagi hak merayu. Dan seterusnya kalau kita melihat juga Tuan khidmat profesional peguam ini sangat kritikal sebetulnya di peringkat rayuan sekarang Jadi kalau kita ni melihat mengapa sebetulnya ianya perlu dibentangkan mengenai dengan fakta-fakta sebegini, bagaimana Tuan? Ya. Sebenarnya keperluan khidmat peguam ini memang satu keperluan yang sangat penting di peringkat rayuan. Pada saya menjalani amalan selama 40 tahun sudah sebagai peguam sivil dan juga peguam syar'i. Saya melihat ada kekurangan kepahaman daripada masyarakat untuk menggunakan khidmat peguam dalam urusan rayuan. Jadi kita tahu dalam urusan rayuan ini adalah satu keadaan yang berbeza dari peringkat awal itu tidak. Jadi di peringkat rayuan ini melibatkan bukan saksi baru dipanggil, tapi peguam akan meneliti keputusan dibuat dan untuk kerana ianya merupakan isu-isu teknikal undang-undang yang jadi mungkin orang awam tidak mempunyai pengetahuan sedemikian rupa. Jadi keduanya kalau kita melihat dalam isu untuk menangani masalah undang-undang jadi ada undang-undang itu sangat rumit untuk dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau jadi perlulah peguam membantu dengan tepat dari segi undang-undang di mana mahkamah bawah ini telah tersilap dalam mengambil kira undang-undang yang dibuat itu. Jadi ini memerlukan bantuan peguam dalam menyelidiki kerumitan undang-undang dan untuk membantu mahkamah rayuan ini memahami bahawa ada kesilapan hakim terdahulu itu akan dapat diperbetulkan. Jadi di dalam rayuan juga, I think kadang-kadang berbagai fakta yang ada. Fakta-fakta ini, kalau sekiranya kes itu merupakan kes yang sangat besar dan ia merupakan banyak perbicaraan panjang dan ia akan menimbulkan keadaan yang tidak begitu mudah untuk orang awam untuk menyediakan fakta-fakta yang sempurna untuk dibawa ke perhatian hakim yang dirayu itu. Okay. Jadi mungkin ada penonton tanya ni, kalau buat rayuan keluar lagi duit ni, mesti ada bayarannya. Tapi mungkin dapat dikongsikan berapakah di antara kos ataupun jumlah untuk membuat rayuan ini? Ya, dari segi kos memang terdapat kos-kos yang dikenakan dan ditetapkan oleh undang-undang. Dalam satu macam notis rayuan ada di mana peringkat mana mahkamah itu dibuat. Jadi ada bayarannya ada RM100 dan kalau ia melibatkan hakim ke mahkamah yang lebih tinggi, jumlah yang perlu dibayar dalam RM200 macam itu. Itu kos yang ada lah. Tapi yang juga terdapat juga apa dipanggil kos jaminan, security cost. Kalau di mahkamah sivil ada terdapat kos-kos yang dikenakan bayar ke mahkamah sebagai jaminan kos. Kalau yang ini adalah merupakan kalau
kita kalah dalam kes itu, kos yang kita bayar itu akan digunakan membayar pihak lawan itu. Itu untuk menjamin kes ini dapat disempurnakan supaya tidak ada pihak yang rugi dalam keadaan ini. Tadi dinyatakan kalau kalah, jika memerlukan peguam untuk naik lagi ke tahap yang paling tinggi. Tapi mungkin dapat dijelaskan lagi mengenai dengan itu. Yalah, maksud saya ni kalau kes ini ada di peringkat, kalau ada beberapa peringkat hierarki, kalau di mahkamah sivil terdapat mahkamah rendah atau magistrate court, kemudian pergi ke mahkamah tinggi high court, kemudian pergi ke mahkamah rayuan, court of appeal namanya. Dan yang paling akhir sekali ada satu masih dikekalkan di Brunei, merayu ke pihak Privy Council, iaitu pergi UK masih ada, tapi hanya di kes-kes yang melibatkan sivil lah, itu. Ya. Jadi satu kos yang perlu diambil perhatian juga kepada orang awam ialah kos kepada peguam yang membantu itu. Ada kos yang ditetapkan oleh peguam itu pula pada peguam untuk menetapkan kos yang perlu dibayar kepada peguam untuk membantu kes itu. Ya. Okey. Jadi sebetulnya kalau di tahap proses merayu ini kan Tuan, kalau sekiranya kalah di mahkamah tinggi dan untuk merayu balik ke tahap yang lebih tinggi, adakah dibolehkan ataupun bagaimana? Ya, betul. Kes ini kalau kita kalah di mahkamah, rayuan pertama itu di peringkat misalnya di peringkat mahkamah tinggilah, kita kalah di sana, jadi terdapat juga peluang untuk merayu ke mahkamah rayuan. Tapi dalam proses itu terdapat kalau untuk dipanggil ni dalam sistem untuk mendapatkan kebenaran untuk merayu. Ya, kebenaran ini ialah melibatkan ada poin-poin undang-undang yang sangat penting untuk dijalankan. Jadi kita pergi ke mahkamah rayuan itu untuk mendapatkan kebenaran untuk merayu. Kalau dibenarkan boleh diteruskan rayuan. Kalau tidak, kes itu rayuan itu hanya terhad kepada level mahkamah tinggi itu saja. Okey. Dan kalau bukti-bukti baru sekiranya semasa rayuan itu kan Tuan, barutah ada bukti-bukti ataupun saksi-saksi baru dijumpai lah bagaimana. Jadi di peringkat itu adakah boleh untuk meneruskan rayuan ke peringkat tinggi macam mana? Ini persoalan sangat penting Puan. Dalam peringkat perbicaraan asal, jadi kita ini kita hanya tertumpu kepada bukti-bukti yang telah dihadapkan. Yang awal. Jadi peluang itulah kita menghadapkan segala bukti-bukti yang boleh membantu kes kita. Tetapi ada satu keadaan-keadaan keistimewaannya, sekiranya oleh Puan kata tadi, dalam kali setelah bicara selesai, barutah dijumpai saksi-saksi dan bukti-bukti baru ini yang boleh, ini yang mustahak, yang boleh memberikan kesan yang sangat serius kepada keputusan itu. Jadi apa yang boleh dibuat, terdapat keperuntukan di mana perayu itu boleh memohon kepada mahkamah untuk menghadapkan bukti baru ini dengan alasan-alasan yang sangat kukuh lah untuk diberi pertimbangan dalam keadaan itu. Barulah kalau sekiranya mahkamah yang mendengar rayuan itu memikirkan ianya satu kepentingan keadilan yang perlu dipertimbangkan, insyaAllah pihak mahkamah itu akan memberi pertimbangan untuk membenarkan bukti baru dihadapkan. Tapi secara umumnya memang bukti baru itu tidak dibenarkan, melainkan ada keperluan yang diperlukan untuk memastikan bahawa ianya satu bukti yang boleh membantu dalam rayuan itu. Jadi berapa lamakah tu proses rayuan tersebut? Dari segi kedudukan masa untuk menyelesaikan apa-apa rayuan, kita tahu dalam penyediaan rayuan ini terdapat
pelbagai dokumentasi yang perlu dihadapkan. Ya. Jadi ia termasuklah kepada kesempurnaan rekod-rekod rayuan disediakan. Dan biasanya kalau kes itu yang tidak begitu mungkin membawa sampai 3 bulan, 6 bulan ataupun membawa ke 6 bulan juga boleh. Kerana ia melibatkan penyediaan dokumentasi yang sangat penting dalam penyediaan rayuan itu. Jadi mungkin dapat dikongsikan kesilapan lazim yang dalam proses rayuan ini. Mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut lagi. Iyalah, dari segi kalau kesilapan lazim ini Puan, biasanya kalau dibuat oleh rayuan itu dibuat oleh sendiri oleh yang itu. Jadi kalau yang pengalaman saya terdapat beberapa kesalahan lazim yang dibuat oleh jika rayuan itu dibuat sendiri oleh yang merayu itu. Jadi yang pertama ada masa terlepas. Maksudnya notis rayuan tidak difailkan dalam tempoh 14 hari. Itu jadi peluang merayu sudah habis. Jadi terlepaslah peluang itu. Jadi apa yang boleh dibuat ini tergantunglah kepada mahkamah yang untuk mendapat dipanggil ni kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan. Kerana mungkin ada sesuatu perkara yang tidak biasanya ada berlaku di mana orang itu telah dimasukkan penjara dan menjalani penjara, tetapi dia tidak baru tahu yang ada hak untuk merayu. Jadi ia boleh membuat permohonan lanjutan masa kepada mahkamah kerana dia tidak begitu memahami perundangan dan boleh memohon untuk dilanjutkan masa itu. Ya. Juga kesilapan kedua kalau merayu ini, dia tidak faham sebenarnya proses rayuan ini. Dia yang orang awam itu mengatakan, dia mengatakan bicara semula, itu silap. Jadi sebenarnya rayuan ini boleh bersifat untuk menyediakan semakan yang ada dalam perkara itu. Jadi ada juga kesilapannya kadang-kadang kita tahu, orang awam tidak tahu bahasa. Jadi dia menyediakan alasan rayuan itu secara emosional. Mengatakan bahawa hakim tidak adil, kemudian hakim saya tidak puas hati secara umum saja. Tetapi yang paling mustahak kita perlu menyatakan kenapa kita tidak puas hati dalam urusan itu kerana ada kesilapan hakim. Hakim ini memang menjalankan tugas untuk menghakimi. Tapi kita mengatakan kalau kita merasakan tidak adil itu satu perkara yang tidak boleh dikatakan. Itu kalau dianggap, kalau hakim itu menyatakan sedemikian rupa apa yang dipanggil, itu kita membuat tuduhan yang tidak jadi boleh dikenakan apa dipanggil ini menghina mahkamah boleh tu. Kalau kita mengatakan lain pula. Itu. Jadi ada yang juga yang paling besar kesilapan kerana alasan yang disediakan tidak mencukupi. Jadi gagal untuk menyediakan alasan yang boleh membantu. Itu. Dan juga kadang-kadang orang awam ni juga ada dokumen ini mesti ada dua pihak. Pihak merayu, pihak yang kena rayu. Jadi kadang-kadang dokumen yang difailkan di mahkamah ini terlepas pandang tidak disampaikan kepada pihak lawan. Jadi masalahnya pihak lawan mengatakan saya tidak tahu mengenai kes ini. Jadi akhirnya mahkamah terpaksalah kadang-kadang membatalkan rayuan dan juga yang untuk menangguhkan rayuan. Itu akan mengadakan keadaan yang tidak betul tu. Okey. Jadi Tuan, untuk sedikit masa saja lagi sebelum kita bersama dengan rakan kita di Jam Berita 9 pagi ini, mungkin kesimpulanlah bagi wawancara yang kita bawakan pada pagi ini. Mungkin Tuan dapat kongsikan kesimpulan dari wawancara ini. Alhamdulillah, saya berharap
berharap dengan adanya pencerahan yang saya buat pada pagi ini, kita mesti faham hak rayuan ini adalah hak satu hak, bukan satu keistimewaan. Hak, tapi ianya adalah sebahagian daripada sistem keadilan di negara ini. Jadi tidak boleh menafikan supaya keadilan akan dicapai kalau kita mendapatkan bantuan hakim Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan yang dibuat oleh mahkamah di bawahan itu. Dan juga yang mustahak, itu yang saya katakan, jangan hilangkan hak kita untuk merayu. Kerana kalau kita terlepas masa rayuan yang ditetapkan itu, akan terlepas hak itu. Jadi masa itu adalah masa kata yang ia mesti dipatuhi supaya kita tidak terlepas merayu itu. Dan yang paling terakhir sekali ialah dapatkanlah bantuan pakar. Bermakna yang penting peguam-peguam yang berpengalaman dalam bidang-bidang yang dirayu itu, silalah mendapatkan khidmatnya supaya hak rayuan itu akan dapat disempurnakan dengan lebih yakin dan boleh membantu dalam urusan mendapatkan keadilan itu. Jadi saya percaya memang cukup padatlah dengan yang dikongsikan untuk hari ini untuk mengenai dengan undang-undang hak merayu keadilan melampau keputusan pertama, perspektif undang-undang sivil dan syariah yang telah pun dijelaskan oleh Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Daud bin Haji Ismail. Terima kasih juga kami ucapkan dan telah mengongsikan informasi yang sangat menarik dan juga saya rasa memberikan peluang lagi kepercayaan kepada mungkin ada penonton di sana mengenai dengan perkara ini. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami di Ramai Pagi dan insyaAllah jika ada rezeki kita bersama lagi. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.